Baik, sekarang kita ke daerah Tutong bersama dengan Adinah. Assalamualaikum Adinah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walimul dan Sarina, apa kabarnya ni pada pagi ini? Alhamdulillah, kami berdua dalam keadaan sihat sejahtera pada pagi ini. Adinah sendiri apa kabar? Sihat? Alhamdulillah dalam keadaan yang baik ya pada pagi ini dan juga rakan setugas yang bekerja pada hari ini. Alhamdulillah. Ya. Baik, di pagi Jumaat mengambil kesempatan dan juga menyampaikan pesan daripada seluruh warga penerbitan Rampai Pagi hari ini. Kita ingin juga mengucapkan tahniah kepada Adinah ya dengan berlangsungnya majlis graduasi baru-baru ini. Jadi semoga terus maju jaya kami ucapkan kepada Adinah lah khususnya dalam apapun bidang yang diceburi. Ya. Jadi bagaimana perasaan Adinah menamatkan pengajian baru-baru ini? Ya. Ya, Adinah. Ya, maaf, boleh ulang? Ya, bagaimana perasaan menamatkan pengajian dan juga selesai majlis convocation UBD baru-baru ini? Ya, alhamdulillah memang perasaan yang sangat gembira ya dan bahagia sebenarnya apabila saya menamatkan pengajian ini kerana dalam setahun setengah telah bertungkus lumbus ni menghabiskan pelajaran dan memang antara kenangan yang paling manis lah yang pernah saya hadapi setakat ini. Dan sememangnya betul ya, pelaburan yang pastinya ada kegunaan dan manfaatnya di masa akan datang untuk diri Adinah secara individu dan pastinya juga ini merupakan satu pencapaian yang menjadi kebanggaan kepada keluarga. Tahniah sekali lagi kami ucapkan. Ya. Baik, untuk bahan dari daerah Tutong pagi ini, selain juga kita ingin mengetahui apa antara lain kegiatan yang akan terus diadakan di daerah Tutong, kita akan serahkan untuk Adinah bersama penonton. Silakan. Baik, terima kasih Walimul dan juga Sarina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Auda. Alhamdulillah bersua kita kembali hari ini dan terima kasih atas kesetiaan Auda bersama kami menerusi lintas langsung dari daerah Tutong. Dan apakah perkabaran Auda ya pada hari ini? Semoga Auda dalam keadaan yang baik dan ceria selalu menjalankan hari Auda dan tugasan Auda pada hari ini dan didoakan semoga segala urusan Auda dipermudahkan dan dilancarkan selaras dengan apa yang Auda harapkan. Nah, Auda untuk seterusnya ingin dikongsikan terlebih dahulu ya dua makluman semasa yang kami terima, iaitu program cuti sekolah penggal kedua masih lagi diteruskan esok Sabtu 26 Ogos 2023 dengan adanya 3 aktiviti disediakan, iaitu jejari kreatif bagi kanak-kanak, terjemahan bagi muda-mudi, PC dan menang bagi peringkat dewasa dan orang ramai adalah dialu-alukan untuk hadir bagi sama-sama lagi memeriahkan program yang diadakan sempena cuti sekolah ini dan Auda bolehlah mengunjungi ke Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Daerah Tutong pada jam 9 pagi hingga 11 pagi. Manakala Auda untuk makluman yang seterusnya, akan diadakan majlis menyantuni anak-anak yatim sempena 57 tahun pembukaan Masjid Hasanah Bolkiah Pekan Tutong. Anjuran Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Hasanah Bolkiah 2021-2023 Muslimah dan Belia Ibadur Rahman yang akan diadakan pada hari Sabtu 26 Ogos 2023 mengambil tempat di Masjid Hasanah Bolkiah Pekan Tutong. Dan insyaAllah akan bermula selepas solat fardu maghrib ya. Jadi apa yang kita harapkan agar kedua-dua acara yang akan berlangsung esok hari Sabtu akan dapat berlangsung dengan jayanya dan lancar selaras dengan perancangan yang telah pun ditetapkan oleh pihak penganjur. Baiklah, itulah dua makluman semasa yang kami kongsikan dan untuk seterusnya kita akan beralih untuk mengikuti satu bahan visual yang kami sediakan untuk edisi hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada penonton, untuk pakej program kali ini, saya dan juga dua orang daripada penduduk Kampung Lamunin akan membawa saya untuk kita ni mencari kayu limpanas. Jadi menerusi pertemuan pada kali ini, kita ni akan melihat macam mana usul kayu limpanasan ni, apa kegunaannya, kemudian apa mungkin ada manfaatnya tu nanti yang akan dikongsikan oleh penduduk Kampung Lamunin yang bersama dengan saya pada ketika ini. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut mengenai dengan kayu limpanas, untuk itu teruskan kesetiaan anda bersama kami.
Dalam pendakian mencari tumbuhan limpanas, kami melalui beberapa kawasan perkebunan penduduk kampung sekitar sebelum sampai di kawasan hutan rimba di Kampung Namunin. Dalam perjalanan tersebut, pelbagai jenis tumbuhan semula jadi dapat dilihat. Namun bagi tumbuhan limpanas, kelazimannya ia tumbuh secara semula jadi di kawasan hutan paya gambut, Pitsum Forest dan kawasan hutan campuran kaum damar Mixed Dipterocarp Forest dengan habitat tanah rendah dan berbukit, juga di kawasan lereng dan permatang bukit sesuai dengan kawasan yang kami terokai. Alhamdulillah ada penonton, setelah beberapa minit perjalanan kami mencari kayu limpanas, alhamdulillah akhirnya jumpa jua di sini merupakan terdapatnya kayu-kayu limpanas hitam. Jadi bagi bis kita mungkin boleh kongsikan karakteristik untuk mengenali limpanas hitam ni macam mana? Terima kasih. Sebenarnya untuk mengenali kayu limpanas hitam ini ataupun lebih dikenal juga dengan lakum hitam namanya. Pertama-tama batangnya warna kulitnya hitam. Kemudian ia cuma lurus indah bedahan. Daunnya panjang macam ini dan rapat di ujungnya. Baunya agak menyengat sedikit. Itu sebabnya orang suka dengan kayu ini untuk ditaruh di mana-mana. Sebabnya dengan bau ini serangga-serangga yang serangga-serangga babisa itu suka dengan bau ini. Sama juga kegunaannya dengan kulitnya, akarnya. Akarnya ini ada macam-macam kegunaannya juga lah. Selain daripada untuk menghalau binatang buas, ia juga akan berguna untuk keselamatan kita ni apabila di hutan. Contohnya apabila kita ni berkemah, kalau terdapat di tempat-tempat kemah itu banyak binatang-binatang buas, kita ni boleh gunakan akar itu ditanam di sekeliling kem atau di 4 penjuru kem dengan doa-doa dalam Quran lah, doa-doa disertai dengan doa-doa. Ketinggiannya tingginya ke atas, tidak berapa tinggi benar nih. Paling-paling tinggi 6 meter saja ke atas. Besarnya pun paling-paling besarnya macam penggalangan tangan saja, ataupun mungkin makan masa kali bertahun-tahun. Ya lambat sedikit tumbuhnya, soalnya dia terlindung oleh oleh kayu-kayu besar. Soalnya ia kegunaannya pun bukannya kegunaan dalaman, tetapi luaran. Luaran. Sebabnya sebilangan orang-orang tua dulunya menggunakan limpanas ini sebagai tangas kita ni. Tangas ataupun ada yang menggunakan direbusnya dan digunakannya untuk suana. Cuma perlukan wap saja. Mandi wap macam itu. Limpanas hitam yang juga ditemui di Kepulauan Borneo ini mempunyai berbagai nama mengikut dialek sebutan dari masyarakat atau kaum yang mengenalinya, seperti limpanas hitam bagi puak dusun, nyilisih antu atau hujan panas bagi masyarakat Iban, lakum hitam atau laki bagi puak Kedayan dan lain-lain lagi. Begitu juga bagi limpanas putih yang turut dikenali sebagai tutut atau medit oleh puak dusun, selukai oleh masyarakat Iban, lakum putih atau limpanas bini dari puak Kedayan dan sebagainya. Baik, di sini dapat saya lihat ada beberapa pohon limpanas putih. Yang ini usulnya iaitu sudah ni. Tapi yang itu ia juga kan? Bukan? Yang ini bukan. Oh, bukan. Oh, tapi kalau dilihat daripada saiz pohon ataupun kayunya ini macam lebih kurang. Lebih kurang sama lah. Macam mana lah. bisa kita dapat bezakan? Untuk membezakan ya, jempanas ini dia punya batang straight dan mempunyai dahan yang banyak. Kalau dilihat dia punya ketinggian ini tumbuhnya macam mana? Ketinggian daripada yang hitam lebih kurang tingginya 6 meter. Ini melebihi daripada 6 meter, 10 meter ke atas lah. Kalau ada cahaya matahari yang kuat, ia akan lebih tinggi lagi. Tapi kalau lihat je tumbuhnya seperti limpanas hitam lah, kawasan yang redup.
kawasan yang sama. Kawasan yang sama. Kalau base kita sendirilah, kalau dulunya memangkah diperlukan lakum putih ni? Pasal saya dengar ada juga orang sekurang-kurangnya ada satu limpanas disimpan di rumah, di kereta. Jadi kalau base kita bagaimana? Kalau bagi pendapat base kita? Kalau bagi pendapat saya mustahak lah untuk simpan di rumah. Kadang-kadang ada orang menyimpan di kereta. Kegunaannya untuk mengelau, yang pertama untuk jadikan tungkat, yang kedua untuk mengelau binatang. Selalunya binatang buas betul? Binatang buas. Di negara Brunei Darussalam terdapat 11 spesies limpanas hitam dan putih yang dikenal pasti, yang secara saintifiknya ia disebut sebagai Goniothalmus dan tergolong dari keluarga Enonaceae dan dikategorikan sebagai tumbuhan renek atau shrub yang menghasilkan buah. Terdapat perbezaan antara limpanas hitam dan putih yang dapat dilihat, antaranya seperti dari bunganya, iaitu sebelum ia mengeluarkan buah. Akar, isi kayu, saiz ketebalan kulit kayu dan sebagainya. Limpanas putih yang berlukar, daunnya besar, panjang, dan apabila dibakar dengan api ia akan meletup. Macam badil tu, macam badil kanak-kanak bunyi letupnya. Ini berguna je ni untuk menghalau pipit dan serangga-serangga yang khususnya di ladang padi. Untuk melepah kulitnya ni haruslah dipukul dengan kayu juga. Disarankan dia pakai basi lah. Boleh, soalnya petua orang tua-tua untuk memukul apa saja yang jadikan obat dan sebagainya haruslah menggunakan sama ada kayu dan bukan besi. Ya. Itulah, ya dipukul ataupun dilepah, dikeluarkan daripada kayunya itu, dan dibuka kulitnya itu, kemudian dipukul sehinggalah ia mamar ni orang, pecah-pecah. Lepas itu dijamur. Selepas dijamur, ia boleh digunakan untuk dibakar. Boleh jadikan lukut namanya. Baik, Auda, ini kulit kayu limpanas putih yang telah pun dilapah daripada batangnya. Kalau disentuh di dalam memang basah. Begitu juga dengan limpanas hitam. Dalam itu memang basah dan sebabkan itu ia perlu dijemur terlebih dahulu sehingga kering sebelum ia ditunu. Dan ketika melapah itu sebenarnya sudah dapat terhidu baunya, yang mana bau kayu limpanas putih bagi saya sendiri baunya memang lebih sedaplah aromanya. Boleh dikatakan seperti bau kunyit, ada juga tadi saya membaunya seakan-akan bau lime macam itu, tapi sudah ditunu terpulang kepada masing-masing jika sekiranya membau aroma daripada limpanas putih yang dibakar maupun limpanas hitam yang dibakar. Dan saya kira sampai di sini sahaja kita bersama. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.